Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, nama saya Profesor Dr. Muhammad Tajuddin, dan pada video kali ini saya ingin mengulas satu tajuk, iaitu siapa yang stupid? YB. Tajuk ini tercetus apabila saya membaca di dalam media bahawa Yang Berhormat Nga Kor Meng telah membuat kenyataan bahawa sedikit sebanyak ekonomi Malaysia meleset kerana boikot yang telah dijalankan ke atas tempat-tempat seperti McDonald's, Starbucks, dan juga satu kempen yang dibuat untuk memboikot KK Mart. Maka adalah terjejas pendapatan isi rumah, dan juga kalau dah terjejas tu maka orang hilang kerja dan mungkin tidak boleh berbelanja lebih banyak, maka ekonomi memang akan meleset demikian. Walau bagaimanapun, kenyataan itu telah disanggah oleh seorang pemimpin UMNO yang muda, yang kita semua kenal, tak payah sebut nama, bahawa dia mengata bahawa ekonomi ini bukan sebab boikot. Yang ekonomi ini meleset sebab stupid ministers like Nga Kor Meng. Jadi dalam bahasa Melayunya telah digunakan perkataan stupid ministers ataupun menteri-menteri yang bodoh. Jadi bukan seorang menteri, menteri-menteri yang bodoh seperti Nga Kor Meng. Jadi kalau dikatakan menteri-menteri yang bodoh, termasuklah orang-orang yang berkaitan dengan ekonomi seperti Rafizi Ramli, iaitu menteri daripada golongan Melayu dan Islam. Jadi dalam ulasan saya kali ini, saya hendak menampilkan beberapa hadis Rasulullah SAW untuk menunjukkan bahawa adab Islam tidak menyokong tindakan pemuda ataupun tindakan ketua pemuda UMNO yang memang bercakap secara kasar, seperti apa yang dikatakan seperti seorang pahlawan, tetapi pahlawan yang selalu menyalak dalam kandang sendiri, tak berani dia keluar kandang. Jadi di sini kita lihat bahawa tuan-tuan sendiri akan terpaksa membuat keputusan apabila mendengar contoh daripada Rasulullah SAW bahawa siapakah yang sebenarnya melanggar adab, dan kemungkinan siapakah yang boleh dianggap stupid dalam hal ini. Jadi kita lihat bahawa aspek pertama adalah kalau dikatakan kepada seorang Muslim lain bahawa dia adalah stupid, maka kita lihat Rasulullah SAW apabila di dalam satu kejadian seorang badui kencing di dalam masjid, dan saya menganggap bahawa orang badui itu mungkin telah peluk agama Islam, tetapi Rasulullah tidak pula mengatakan dia stupid. Rasulullah telah menunggu sampai dia habis, kemudian dibasuhnya dan dikata ini tempat yang suci atau tempat yang bersih, jadi lain kali minta janganlah buat lagi. Jadi begitu saja disebut, tak pula dikatakan stupid. Dalam hal ini Rasulullah adalah ketua, dan orang Badui itu adalah orang yang Muslim biasa mungkin. Jadi di sini kita lihat bahawa ketua boleh merendahkan diri kepada satu tahap yang tidak pula digunakan oi stupid dan sebagainya. Kemudian kita lihat juga keadaan di mana dalam ayat Quran dikatakan seorang buta cuba nak bertanyakan soalan kepada Rasulullah, dan Rasulullah telah memalingkan muka, seolah-olah agak, bukanlah marah, tetapi agak tidak selesa dengan tindakan, kerana baginda sedang bercakap dengan orang-orang Quraisy, iaitu ketua-ketua. Tetapi tidak pula baginda mengata, oi stupid, janganlah kacau. Di sini kita lihat bagaimana akhlak Rasulullah. Walaupun demikian, Rasulullah telah ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahawa mungkin orang buta tu hati dia terang, dan yang dihadapnya adalah ketua-ketua Quraisy, hati mereka tertutup. Itu menunjukkan bahawa kalau kita sesama kita orang Islam, tak kiralah orang tu ketua ke, orang tu sama level dengan kita ke, ataupun orang tu orang yang lebih bawah daripada kita, kita tak adalah kita nak guna perkataan oi bodoh. Bayangkan kalau kita nak gunakan kepada bapa kita, oi bodoh, atau oi stupid. Macam tu ke kita nak menganggap orang? Bagaimana kita nak menganggap
Tok Penghulu yang lebih tua, dan walaupun gaji kita lebih beribu-ribu daripada dia, kita pun nak kata, oi penghulu bodoh. Adakah kita nak bercakap macam tu? Saya rasa memang tidak akan berlaku demikian. Tetapi kepada setengah-setengah orang-orang UMNO ni, mereka merasa diri mereka lebih tinggi mungkin, maka mereka sanggup mengatakan orang-orang lain seperti Rafizi Ramli itu bodoh atau stupid kerana digunakan stupid ministers. Jadi tergamak menggunakan perkataan demikian. Dari sudut adab Islam, ia adalah tidak secocok. Kalau kita lihat dari sudut adab professionalism pun, kita tidak boleh mengatakan orang-orang ataupun ketua-ketua ini stupid, walaupun kita tak setuju dengan pandangan mereka. Jadi yang keduanya pula adalah aspek bagaimana kita perlu menghormati orang-orang yang menjadi pemimpin kita tetapi daripada agama lain ataupun daripada kaum lain. Jadi Ngah Kormeng adalah kaum Cina dan orang-orang lain pun mungkin tidaklah beragama Islam. Adakah itu menunjukkan bahawa kita sebagai orang Islam, kita tak hormat kepada orang bukan Islam? Jadi boleh kita gunakan apa-apa perkataan oi bodoh, oi stupid dan sebagainya. Adakah Rasulullah menggunakan oi stupid kepada Abu Talib yang menjaga baginda? Abu Talib sesungguhnya bukan orang Islam, tak masuk Islam pun sampai akhir hayat. Tapi adakah dia menggunakan oi orang tua stupid? Tak ada. Saya rasa tak pernah saya baca. Kemudian pada Raja Negus, seorang Kristian yang telah membantu melindungi orang-orang Islam, takkanlah Rasulullah nak panggil dia stupid sebab dia adalah orang bukan Islam. Jadi di sini kita lihat bahawa ada golongan-golongan pemimpin kita mengajar orang-orang kita, orang Melayu, orang Islam, bahawa orang bukan Islam ni kita tak perlu hormat, tak perlu bagi muka katanya. Bukan macam tu. Saya pun mempunyai ketua yang bukan Islam. Tak pernah pula saya menghina mereka sebab saya ni orang Islam. Kita orang profesional dan juga kita adalah orang yang faham adab kemanusiaan. Jadi ini adalah dua contoh yang Rasulullah tidak menghina orang yang bukan Islam. Jadi di sini harus kita pelajari daripada Rasulullah sebab dialah adalah petunjuk Islam, bukannya pemimpin-pemimpin muda daripada satu parti politik yang tak kenal adab. Yang terakhir sekali adalah apabila dikatakan bukan, ini semua kerja-kerja stupid ministers. Bukan kata satu orang minister, ramai minister. Bila kita kata demikian, maka seolah-olahnya kita ni pandai serba-serbi lah. Maknanya kita boleh buat kerja Menteri Ekonomi, Rafizi boleh buat kerja Menteri Kerajaan Tempatan dan sebagainya, maka kita ni lebih terror ataupun lebih pandai. Adakah itu demikian? Sesungguhnya kita semua mempunyai keupayaan yang khusus, tetapi kita banyak benda yang kita tak tahu ataupun kita perlu bantuan daripada orang lain. Takkan kita seorang nak jadi doktor, kita seorang nak jadi engineer, kita seorang nak jadi serba-serbi. Mungkinlah kalau kita ni macam Leonardo da Vinci, boleh juga. Tetapi itu zaman dulu. Di sini kita lihat bahawa satu keangkuhan berlaku apabila kita mengatakan orang lain stupid. Satu, tak bagi alasan apa-apa, cuma hentam orang kata secara semua sekali, tak payah nak tengok fakta dan sebagainya. Maka semua orang tu stupid. Baiklah kita tengok bagaimana Rasulullah SAW bertindak apabila ada yang menegur ataupun bertanya kepada baginda. Di dalam perang Badar, seorang Muslim telah bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa kita meletakkan tentera kita di sini? Adakah ini satu wahyu? Kalau ia wahyu, kita duduk sinilah seperti yang Tuan mahukan. Tetapi kalau ia bukan wahyu, maka saya ingin memberi pandangan yang lain." Jadi Rasulullah tak kata pula stupid, dan dia tak mengaku kata dia tu seorang yang pandai segala-segalanya, sebab dia kan Nabi, dia kan boleh berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi dia tidak mengatakan bahawa yang dia pandai di dalam serba-serbi, tentunya perang-perang ataupun peperangan ataupun seni peperangan dan sebagainya. Maka baginda telah mengikut cadangan dan telah ternyata bahawa tentera Islam telah memenangi perang Badar tersebut.
Kemudian kita lihat satu insiden di mana Rasulullah sedang berjalan dan dia lihat orang-orang sedang tot pokok, maknanya meletakkan satu dahan lain kepada dahan lain dan mengikat dan juga memberi tanah sedikit dan sebagainya. Dia kata, apa kamu buat? Dia kata, kami sedang bagi tok sebab cara macam ni lagi baik. Rasulullah dia kata, saya tak nampak pun benda ni satu yang bermanfaat, sebab dia tak apa-apa tahu, tapi dia cakap begitu saja. Jadi orang pun ingat Rasulullah tu sebab dia Nabi, maka dia pun tahu serba-serbi, maka mereka pun berhenti. Dan selepas beberapa ketika pokok tu mati dan mereka tanya pada Rasulullah, kata, iyalah, kalau hal-hal dunia ni you lah yang pakar, tetapi kalau saya kata ada wahyu dari Tuhan, kamu harus percayalah. Jadi menunjukkan bahawa Rasulullah adalah seorang yang merendah diri dan tidak mengaku bahawa dia serba tahu semua. Seperti juga yang terjadi kepada Nabi Musa alaihissalam. Kita dengar ada seorang berkata, ya Nabi Musa, siapalah yang tahu atau ada ilmu segala-galanya? Nabi Musa anggap yang dia ni adalah mendapat wahyu daripada Tuhan, maka dia pun sebagai Rasul mestilah tahu semua. Jadi telah diturunkan satu wahyu kepada Rasulullah untuk pergi berjumpa seorang yang ada orang kata nama dia Khidir, dan orang ini telah menunjukkan dengan beberapa peristiwa bahawa Nabi Musa itu tidaklah tahu semuanya. Contohnya, apabila Nabi Musa mengikut orang itu dan orang itu telah nampak satu sampan atau perahu, maka dibocorkan perahu tersebut dan Nabi Musa kata, apa kerja kamu buat macam ni? Jadi dikatakan kepada Nabi Musa, dia tak cerita dulu, tapi bila akhir sekali baru dia cerita bahawa sampan itu dipunyai oleh seorang nelayan yang baik hati dan juga rajin, tetapi ada di situ seorang raja ataupun ketua yang suka kepada sampan-sampan yang elok, maka dia akan merampas. Jadi dengan menenggelamkan sampan tersebut, dia telah menyelamatkan punca pencarian hidup kepada orang tersebut. Jadi ada lagi dua peristiwa, tuan-tuan bolehlah membaca di dalam hadis dan juga di dalam ayat Al-Quran pun ada juga disebutkan tentang cerita ini. Menunjukkan bahawa tidak kita semua tahu belaka. Taklah kita sepandai pemimpin UMNO ni yang mengaku dia boleh buat macam-macam sebab dia kata orang lain semua stupid. Jadi dia seorang sajalah yang agaknya pandai. Jadi di sini kita perlu merenung, adakah kita nak mengikut ketua yang serba-serbanya pandai? Jadi kalau saya takutlah, sebab macam mana kita nak bekerjasama kalau ada seorang tu serba-serbi, dia je yang betul, orang lain salah. Bila kita tanya apa salah, dia tak payah bagi tahu, kamunya saja kamu salah. Jadi di sini kita lihat bahawa Rasulullah SAW menghormati semua manusia. Manusia tu orang Islam dihormati, manusia tu orang bukan Islam pun dihormati, dan dia juga menghormati pandangan-pandangan yang boleh membawa manfaat. Tidaklah dia katakan orang itu bodoh ataupun stupid. Jadi terpulanglah kepada tuan-tuan untuk memilih pemimpin mana yang tuan-tuan hendak. Pemimpin yang bekerja keras, yang menunjukkan bukti-bukti bahawa mereka itu adalah rajin dan juga mendapat hasil yang baik, tetapi mereka itu ada yang Islam, ada yang tak Islam, ataupun hanya untuk mengikut pemimpin yang suka menyalak-nyalak di dalam kandang sendiri atas kehebatan dirinya sendiri. Konon dia seorang sajalah yang pandai, konon dia seorang sajalah pejuang Islam, tak ada orang lain lagi dah. Jadi di sini kita perlu membuat perhitungan sendiri, sebab di akhirat nanti kita tak boleh kata bahawa saya mengikut contoh orang ini dan dia mungkin boleh menanggung sama dosa saya, sebab saya pun kata orang bukan Islam stupid ataupun minister semua stupid. Jadi bila Allah bertanya demikian, tapi sudah tentu kita tidak boleh guna alasan itu. Semua yang kita buat adalah atas tanggungjawab kita sendiri. Jadi hitunglah baik-baik, gunalah sumber yang lebih baik daripada kita ni sama-sama satu kaum atau kita ni sama-sama satu agama. Dengan itu sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.